tidak akan menghalang mereka. Tapi sekarang kita lihat ada mahasiswa-mahasiswa yang pergi ke pilihan raya kecil, mereka ditahan oleh pihak polis. Jadi saya rasa sudah tiba satu masa untuk Kementerian Pengajian Tinggi untuklah emphasize satu kali lagi, ulang satu kali lagi bahawa mahasiswa-mahasiswa berhak untuk menjadi pemerhati dalam pilihan raya kecil, dan janganlah pihak polis PDRN lagilah mengganggu mereka, menahan mereka. Saya rasa ini bukanlah satu proses demokrasi, tetapi ini adalah satu proses untuk menakutkan mahasiswa-mahasiswa kita saja. Terima kasih Rasah dan terima kasih Serdang. Sebab itulah tadi Tuan Yang di-Pertua saya katakan kami di KPT sedang mendapatkan maklumat yang penuh tentang peristiwa tersebut dan bagaimana untuk kita mengatasi dan menanganinya dengan cara yang sebaik-baiknya, insyaAllah. Boleh saya sambung Tuan Yang di-Pertua? Ahli-ahli yang berhormat ni sahabat lama, sila. Semua sahabat lama. Terima kasih Datuk Yang Tua, Timbalan Menteri. Saya sebenarnya tak mau terlibat perbincangan berkenaan kuasa polis dalam menangani masalah mahasiswa, tapi kita tak boleh lari daripada satu milestone lebih kurang begitu yang Timbalan Menteri sendiri terlibat semasa perbincangan dengan seorang bekas TNC di suatu universiti. Ya, perkara ini mustahak kerana kemahasiswaan ni biasanya lebih merujuk kepada yang menduduki di institusi pengajian tinggi, terutamanya institusi awam di dalam negara kita. Dan saya merasa agak tinggi juga rasa kagum ya, apabila Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri berani menyatakan pendirian sama ada secara peribadi atau mewakili kementerian itu tidak menjadi masalah, tetapi pendirian itu dirakam bahawa Yang Berhormat atau Kementerian Berhormat sebenarnya tidak bersetuju dengan cara kita mengawal dan mengarahkan mahasiswa di dalam kampus dalam negara kita untuk sesuatu tujuan tertentu sahaja. Dan pada masa itu dengan nada terang, dan saya percaya difahami oleh sebahagian besar daripada mahasiswa dalam negara kita bahawa Yang Berhormat Timbalan Menteri menghasratkan supaya kelonggaran diberi dan cara auku ditadbir menyebabkan mahasiswa kita dilihat agak kurang berkembangnya cara bertindak terhadap isu-isu yang ada sikit kena mengena ke elemen politik itu dianggap terkebelakang pada masa itu. Dan cara Yang Berhormat menzahirkan pandangan itu dengan menentang keras dan menegur dengan keras bahawa pandangan yang diberikan oleh seorang pentadbir universiti itu adalah jumud sama sekali. Ini bermakna satu pembaharuan yang agak besar dan drastik nak dibawa. Jadi saya menyangkakan perkara itu dapat dilaksanakan dalam pentadbiran yang memasukkan elemen memupuk mahasiswa supaya boleh berfikir, bertindak dan juga sekurang-kurangnya matang sekiranya mereka mahu menceburkan diri dalam suasana yang terlibat dengan elemen pembuatan keputusan politik sekurang-kurangnya. Saya faham begitu daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan saya minta kalau boleh Yang Berhormat Menteri ulang semula dalam Dewan ini kedudukan ataupun pendirian Yang Berhormat Menteri supaya elemen dilihat menghampakan mahasiswa yang ada dalam kampus dalam negara itu boleh kita lenyapkan sama sekali. Terima kasih. Ulang tayang tak ada. Sebenarnya yang penting ialah seperti yang disebutkan oleh Indra Mahkota, soal bagaimana ekosistem yang kondusif untuk pembangunan mahasiswa secara holistik. Meminjam Rasah mengatakan bahawa dalam keterbatasan AUKU itu, kalau dalam keterbatasan AUKU itu kita lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya,
apa yang ditimbulkan oleh indera mahkota itu sebenarnya sudah boleh diatasi. Sebab itu kita sentiasa memantau, menasihat pegawai-pegawai, khususnya pentadbir-pentadbir universiti, supaya sekurang-kurangnya melaksanakan semangat pindaan AUKU pada Februari 2009. Tetapi masih ada beberapa masalah di sana sini yang perlu diatasi. Misalnya masih ada universiti yang tidak membenarkan ahli politik dari parti pembangkang untuk bersama-sama dengan ahli politik dari Barisan Nasional untuk berforum di universiti, sedangkan kita kata itu tidak menjadi masalah. Pada bulan April yang lalu saya, Macang, Rasah dan siapa seorang lagi? Kita 4 orang lah. Kubang Krian berforum di Fakulti Sastra dan kita ada forum yang sangat menyeronokkan, tak timbul apa-apa masalah pun. Masih ada misalnya walaupun kita telah benarkan sudut pidato, tapi ada lagi pentadbir universiti yang nak tengok teks ucapan sebelum pelajar bangun berucap di sudut pidato. Ini telah membudak sekolahkan pelajar universiti, dan masih ada birokrasi yang terlalu tebal. Ini kita sedang perbaiki, Tuan Yang di-Pertua, dari semasa ke semasa. Maknanya dalam keterbatasan AUKU, tapi kalau boleh semangat pindaan pada Februari 2009 itu dilaksanakan sepenuhnya dengan tak mengambil kira cerita mahasiswa berpolitik, itu pun sebenarnya sudah cukup baik. Tapi kita cubalah perbaiki dari semasa ke semasa. Boleh saya berpindah? Yang sikit. Menteri, sikit boleh pulau sebelum pindah. Yang Pak Menteri, saya mengambil pendekatan di sini kerana kita berbahas di peringkat Pak Menteri di sana, ahli parlimen di sini. Jadi mesti hasilnya itu mesti berbeza daripada ruangan-ruangan berforum, berbeza daripada ruangan-ruangan kita panggil diskusi di kedai-kedai kopi. Kerana implikasi perbahasan ini boleh terwujudnya satu dasar baru. Dan saya mohon penjelasan Menteri dengan dinamik Menteri yang progresif ini, saya suka perkataan itu, tetapi ke arah pembentukan dasar yang mana menunjukkan bahawa tahap, kalau kita panggil kebebasan akademik itu terangkat ke tahap yang baru. Tadi memang ada contoh-contoh bersifat situational, maksudnya ada perubahan sikit situational, tidak ada normatif baru pun. Maksud saya tu normatif dari segi aspek dasar pendidikan ke anjakan baru. Kalau tidak, kita masih lagi akan berbicara lepas ini. Yang berhormat akan dijemput lagi ke universiti, Macang dan teman-teman akan dijemput lagi. Tetapi anjakan ke arah dasar baru tu saya tak nampak. Kerana menteri punya kekuatan melalui perundangan, melalui kekuatan dari dasar untuk memungkinkan perkara itu. Dan saya mohon, apa yang mengengkang sebenarnya? Kesungguhan ada lihat, tapi tidak ada satu perubahan yang konkret. Dan saya rasa menteri boleh jelaskan apa masalah sebenar. Tuan Menteri, sikit lagi tambah dia. Persoalan yang timbul sekarang ialah usia 21 tahun ataupun hingga 24 tahun tu, usia universiti. Ini pelajar universiti berusia di situ. Dan kalau kita lihat mengapakah maknanya dalam usia ni dan peringkat ini saja undang-undang ni tidak membenarkan mereka politik. Sedangkan kita kalau dalam pilihan raya lah, contohnya pilihan raya ni, yang kat spanduk poster tu barangkali tidak umur tu pun, sekolah menengah pun ada, tak kira parti mana pun, yang kat bendera dan sebagainya, yang berarak dan sebagainya. Tapi bila masuk universiti, jadi mereka ditahan di situ, disekat di situ. Sedangkan di situlah 21 tahun umur di mana mereka dapat mengundi, daftar mengundi, diwajibkan untuk daftar mengundi kita. Dan mereka juga akan mengundi, macam di Galas contohnya, mereka akan balik mengundi, semua universiti akan balik mengundi. Dan di situlah naluri mereka itu sebagai pengundi khususnya, mengapa mereka disekat? Mungkin dia mengundi lah, dan tentulah kalau dia mengundi, tentulah dia akan
juga berkempen. Kan? Dia berkempen, menyokong mana-mana parti. Tapi mengapakah ada dalam struktur atau struktur masyarakat kita ni, mengapa di peringkat ini kita tahan mereka? Tidak dapat terlibat dengan parti, tak terlibat dengan politik, kan? Dan macam-macam hal. Dan selepas universiti mereka akan masuk bidang pekerjaan. Dan jadi inilah barangkali tidak sesuainya akta atau AUKU ini kita letak di sini. Dan kerana itulah saya mencadangkanlah kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya kita kaji balik. AUKU ini memang tidak patut. Kita dah bincang lama dah. AUKU ini memang meranakkan semangat mahasiswa dalam negara kita. Dan inilah berlaku kepada Malaysia sekarang. Terima kasih.